أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وحبيبنا المرتضى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أفضل الصلوات والتسليمات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ونصرهم إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, lagi dikasihi Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudah-mudahan pagi ini pagi yang ceria, insya-Allah, yang membawa rahmat dan barakah kepada kita semua dalam bulan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, khususnya para pelajar kuliah kita yang sering bersama-sama dalam kelas bersama-sama, dan semua yang berada di mana-mana pun anda mengikuti siaran ini, insya-Allah pada pagi ini. Mudah-mudahan semuanya dalam peliharaan Allah SWT dan sihat sejahtera, duduk di rumah tenang-tenang menjalani ibadah Ramadan kali ini. Dan pastinya banyak telah pun anda lakukan untuk membangunkan kebersamaan dan roh ibadah, ya, insya-Allah pada Ramadan kali ini dengan keluarga masing-masing. Mudah-mudahan doakan kami insya-Allah terus dapat memberikan sesuatu supaya kita dapat memanfaatkan insya-Allah suasana ni dengan kita memanfaatkan teknologi yang ada, dan juga suasana yang agak kata apa lain ini, insya-Allah lainan, tapi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik insya-Allah. Baik ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, kita nak sambung pembacaan kita terus masuk sambungan, ya, insya-Allah apa yang telah kita kongsikan pada minggu lepas. Pada minggu lepas, tuan-tuan, puan-puan, para penonton, para pendengar sekalian, ada saya maklumkan, kalau ada sesiapa yang ingin bertanya, insya-Allah apa-apa persoalan khususnya berkaitan dengan topik lah yang kita sedang berbicara sekarang ni, iaitu sekarang ini kita mengambil hadis yang ke berapa, ya? Hadis yang ke-19 daripada hadis 40 Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih ni, dalam buku yang kita baca, kitab Al-Kafi ni, iaitu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Jadi kita dalam membaca, dalam kita meneliti ni sama-sama, kalau ada mungkin soalan-soalan yang anda terfikir ataupun yang terlintas, tercetus, sila kongsikan dengan kami, dan insya-Allah mana tahu soalan-soalan tu membuka pintu rahmat hidayah pada orang lain, banyak pahala dapat insya-Allah, ya. Jadi kalau ada ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan semua yang mungkin ingin bertanya, silakan boleh hantarkan ke laman Facebook kami, dan insya-Allah nanti di dalam kuliah yang akan datang saya akan usahakan untuk kongsikan dan kita boleh orang kata apa, manfaatkan sama-sama, ya, insya-Allah. Baik. Jadi sekarang ni kita terus, ibu-ibu, puan-puan yang telah bersedia dengan buku anda masing-masing, kita masuk ke muka surat. Seingat catatan saya, kita berhenti muka surat 164, 164, iaitu di dalam perkara yang ke-6 atau yang ke-7 mungkin, Hadiyun Nabawi. Hadiyun Nabawi ini bahasa Arab, hadiyu maknanya petunjuk, huda tu petunjuk, An-Nabawi tu kenabian lah, petunjuk kenabian dan istifadah hadis. Hadiyun Nabawi dan istifadah ni pun sebenarnya bahasa Arab, daripada kalimah afada yufidu. Istifadah ni maksud dia kita mengambil faedah, mengambil, sebenarnya daripada bahasa Arab, faedah tu sendiri pun bahasa Arab tapi dah dimelayukan. Jadi
Apa yang kita boleh ambil keluar, faedah-faedah, apa yang kita boleh ambil petunjuk-petunjuk kenabian daripada hadis ini. Hadisnya saya rasa kita tak perlu ulang, insya-Allah ramai dan masih lagi kita ingat. Hadis yang ke-9, Nabi SAW pegang usap sahabat nama Abdullah bin Abbas. Pada masa tu radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pada masa tu dia kanak-kanak kecil, ingat usia dia mungkin pada masa tu 7 tahun, 8 tahun sekitar macam tu. Kemudian Nabi SAW bawa dia naik ke atas unta, kemudian berjalan sama-sama, dudukkan dia di belakang. Kemudian Nabi sebut, wahai anak kecil, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, aku nak ajar kamu kalimah-kalimah, ya, aku nak bagi tahu. Kemudian Nabi SAW pun mula sebut, dan hadis yang sangat popular ni, ihfazillah yahfazuk, tentang lafaz ihfazillah yahfazuk ni. Saya rasa mungkin ada pencinta ilmu, peminat bidang agama ni, mungkin ada yang telah pun membeli ada buku kitab seorang ulama semasa yang terkenal. Dia karang sebuah kitab tu dinamakan nama ni, ihfazillah yahfazuk. Maknanya suatu yang besar, sebagaimana kita dah ambil kan, hadis ni hadis yang mengarungkumi banyak perkara. Jadi kamu peliharalah Allah, Allah akan pelihara kamu. Kamu peliharalah Allah, kamu akan rasa Allah sentiasa memandang kamu, sentiasa ke arah kamu. Macam tu kan yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Bila nak minta pada Allah. Bila nak perlukan pertolongan, minta bantuan pertolongan, ingat dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Kemudian Nabi SAW sebut apa? Kalau sekiranya semua orang berkumpul nak beri kebaikan pada kamu, kalau Allah tak tulis, maka tak sampai. Dan begitu juga kalau semua orang kumpul, semua orang pakat, maknanya nak kenakan satu kejahatan pada kamu, kalau Allah tak tulis, dia tidak kena kepada kamu. Kemudian Nabi SAW ingatkan, ya, segala sesuatu semua telah ditulis sebenarnya, telah ditentukan oleh Allah SWT, yang disebut sebagai takdir, sebagai takdir, dan ini rukun iman kita. Dan telah kering, kata Nabi SAW, telah kering pena dan penulisan yang ditulis di atas lembaran tu. Yang ini dalam ilmu, di dalam ketentuan, dalam perkara yang kita tak nampak benda gaib, disebutkan sesuatu yang just untuk normal akal kita, tapi di sisi Allah SWT, di mana Allah menulis takdirnya itu dengan pena yang macam mana, ini semua satu yang mata kita tak pernah lihat, tapi kita yakin dia ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang telah disebut oleh baginda Nabi SAW ni tadi, kita dah ambil pelajaran-pelajaran dia. Sekarang ni kita sampai ke muka surat 166 dan kita ambil perkara yang ke-6. Saya tak nak ulang yang pertama, yang sampai ke-5. Ni saya ulang sikit mungkin yang ke-6 ni, yang mana yang ke-6 saya baca terus tuan-tuan dan puan. Anjuran baginda Nabi SAW kepada sahabat supaya bergantung harap kepada Allah dan memohon pertolongan dengannya. Ini maknanya di antara pelajaran penting hadis ini. Dan nombor 6 ni tuan-tuan perempuan, mungkin saya boleh katakan ini di antara, boleh kita katakan inti daripada pelajaran hadis ni. Tuan-tuan yang ada buku, boleh catatkan dekat sebelah tu, yang ada buku, ibu-ibu perempuan yang ada buku, tolong catatkan, jangan silap keluar buku. Ni musim-musim di rumah ni banyak keluar buku resepi. Nanti kan datang kuliah pun buka buku resepi masak. Tu buku apa tu? InsyaAllah buku kitab Al-Kafi ni kan. Cuba tengok yang buku yang ni, boleh catat kat tepi tu. Tolong tuliskan. Yang ini saya boleh namakan dia, kita tulis kat situ, Haqiqatul Ubudiyah. Ni dia. Ini sebenarnya adalah hakikat pengabdian. Apa dia hakikat pengabdian? Iaitu yang Nabi SAW sebut. Ini sebenarnya apa yang dimaksudkan. Apa yang dimaksudkan dengan yang kita baca dalam solat kita. Di situ dicatatkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya, apa yang baginda SAW sebut ni tadi, yang kita dah sebut, pelihara Allah, Allah pelihara kamu, pelihara Allah, Allah akan sentiasa pandang kamu, Allah akan sentiasa maknanya bersama kamu, dan segala-gala tadi itu, yakin dengan ketentuan, yakin dengan segala yang baik, yang buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni semua ni, ini sebenarnya hakikat pengabdian. Dan inilah yang dimaksudkan dengan yang kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan kita baca solat, dan lebih-lebih lagi sekarang ni bulan Ramadan, kita banyak lagi solat dan kita banyak ulang baca. Bila
bila kita ulang-ulang baca apa maksud dia sebenarnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah maksud dia. Maknanya kita benar-benar serahkan keyakinan kita, pengabdian, penyerahan diri kita. Serah apa? Serah maknanya yang kita nakkan sesuatu, yang kita percaya segala sesuatu tu semuanya ketentuan daripada dia. Iyyaka na'budu, menyebabkan hanya kepada dia, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tunduk. Wa iyyaka nasta'in, sebagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis ini, idza sa'alta fas'alillah. Maka bila kamu nak minta terus, minta ingat. Maknanya yang benar-benar berkuasa untuk memberi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini persoalan dia, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita nak minta sesuatu, kita lupa. Kita minta pada bos kita, kita minta pada orang kawan kita, kita minta pada satu-satu pihak badan dan sebagainya. Memang itu adalah orang kata dia punya prosedur aja, itu dia punya cara dekat dunia. Tapi kita jangan lupa, sebenar-benar yang kita nak minta, sebenar-benar yang kita hendak betul-betul bergantung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala buka, dia akan bukakan. Jadi inilah dia hakikat pengabdian diri pada seorang yang benar-benar beriman. Ini perkara yang ke-6. Kita masuk perkara yang ke-7. Perkara yang ke-7 ni, Al-Hafiz Ibn Hajar. Siapa dia Al-Hafiz Ibn Hajar ni, tuan-tuan dan puan? Al-Hafiz Ibn Hajar ni namanya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu kita selalu sebut, kalau kita baca hadis, kita belajar ilmu hadis, ini nama yang popular. Sebab apa? Sebab hadis-hadis yang diriwayatkan kepada kita, yang ranking nombor 1 sekali, hadis riwayat Sahih Bukhari. Ini kita ramai maklum. Riwayat Sahih Bukhari ni yang mensyarahkan hadis daripada riwayat Sahih Bukhari ni ada banyak sebenarnya, ada ramai ulama-ulama yang mensyarahkan hadis Sahih Bukhari. Contohnya macam hadis 40 yang disusun Imam Nawawi ni kan ramai kita dah kongsi. Ni yang kita baca buku ni, ini antara yang terkini lah, yang disusun oleh Masya Allah Sahibus Samaha Datuk Seri Dr. Zulkifli ni, yang kita guna dalam bahasa Melayu dan dibahagi-bahagikan dengan dia punya hadis, terjemahan dan sebagainya ni. Jadi Sahih Bukhari yang mula-mula tu, tuan-tuan, yang pertama sekali mensyarahkan dia dengan syarah yang disebut oleh ramai ulama hadis diiktiraf paling lengkap, sempurna, iaitu Imam Ibn Hajar ni lah, yang nombor 7 ni. Jadi Imam Ibn Hajar ni Al-Asqalani rahmatullah ta'ala alaih, dia ni bukan orang sembarangan. Jadi dia ni, kitab dia tu namanya Fathul Bari. Fathul Bari ni kitab rujukan yang paling utama untuk mensyarahkan Sahih Bukhari. Jadi dalam kitab tu, ni dia disebutkan, kata Nabi SAW seolah-olah memberi peringatan kepada manusia, terutamanya orang saleh, yang mereka akan terdedah dengan musibah dan ujian. Masya Allah. Jadi maknanya, bila Nabi SAW sebut dekat Ibnu Abbas pada masa tu, Ibnu Abbas ni radhiyallahu anhuma, dia seorang kanak-kanak lagi pun, tapi Nabi SAW dengan keyakinan, dengan ilmu yang baginda SAW nampak, dilihat bahawa Ibnu Abbas ni dia seorang yang hebat, dia pun dah dapat doa Nabi SAW kan. Maknanya diberikan peringatan sesuatu yang akan terjadi. Maknanya pada diri seorang yang beriman, tuan-tuan dan puan, dalam diri seorang yang beriman, dia kena sentiasa ingat. Apa yang dia perlu ingat? Bahawa di hadapan dia, dalam dia berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, menjalani kehidupan sebagai seorang yang beriman, bila-bila masa pun, di mana-mana dia berada, maknanya mesti akan datang dan ada ujian. Dan ujian-ujian ni kadang-kadang memang dia berat. Ujian yang berbentuk sesuatu, boleh saya katakan seperti suatu tekanan, suatu musibah, ataupun sesuatu perkara yang tak baik, sama ada daripada manusia ataupun daripada apa-apa yang lain, makhluk yang lain dan sebagainya. Jadi ini suatu gambaran yang mana Allah SWT telah pun memberikan kepada kita melalui lidah Nabi SAW, yang baginda SAW sebut apa? Ketahuilah kamu, kalau semua orang berhimpun, kalau semua orang pakat nak bagi kebaikan, satu kebaikan, kalau Allah tak tulis, tak sampai.
begitu sebaliknya. Jadi ini gambarannya apa disebutkan dalam perkara yang ketujuh ni. Ini yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala mana dalam surah Al-Baqarah ayat 155, ayat yang saya yakin ramai kita selalu baca, dan ayat ni kebetulan mungkin ibu-ibu, puan-puan, tuan-tuan yang ikut kuliah-kuliah kami di sekarang ni yang banyak dah online di Masjid Ghufran ni, sejak daripada awal isu COVID-19 mula-mula dulu dengan popular nama coronavirus, orang tunjuk gambar kereta corona sebagainya, Toyota Corona tu lama dulu tu, zaman saya budak-budak. Jadi awal-awal lagi kita dah sebut ayat ni dulu, awal-awal ulama-ulama alim ulama ahli ilmu sebagainya. Ini sentiasa kita ingat ayat 155 surah apa? Surah Al-Baqarah. Allah SWT berfirman, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan maknanya ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut secara terang, wala nabluwannakum, kami pasti. Lam tu kata para ulama tafsir, lam taukid, lam penegasan, lam bukan lam ta'lil kerana apa, la nabluwannakum, so maknanya memang kami akan kenakan. Oh, masya-Allah, memang kami akan kenakan apa? Kenakan ujian. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, kami akan kenakan ujian ke atas kamu. Ujian apa dia tuan-tuan dan puan? Masya Allah, ujian-ujian ni seperti yang Allah SWT sebut, minal khawfi, rasa bimbang, rasa takut, khawfi wal ju', rasa lapar. Inilah dia yang kita kebetulan sekarang ni, kita kan bimbang sangat-sangat. Siapa tak takut? Subhanallah. Ni saya mengajar ni baru buka ni, kalau tak kena pakai mask tuan-tuan, kena pakai penutup, pelitup mulut. Ada kadang-kadang orang kata penutup, sebenarnya saya rasa yang tepat kita kata pelitup ni, maknanya kita nak litup, nak apa, lindung daripada kita punya hama sebagai itu. Jadi yang pentingnya kita bimbang sangat-sangat. Minal khauf ni rasa ni ujian sebenarnya. Selalunya kita boleh biasa je pergi mana-mana, keluar bila-bila, tapi sekarang tak boleh nak keluar rumah kalau tak ada tujuan yang istilahnya essential, kita tak boleh keluar. Kalau nak pergi masuk mana-mana pun kena tahan, boleh kena denda, kena jaga, dipanggil penjarakan tu apa ni, sosial. Jadi ni semua kita kena, ini sebenarnya menyebabkan kita bimbang lah. Yang Allah Ta'ala sebut wala nablu, ini ujian sebenarnya, ini ujian. Lepas tu jok, lapar, lapar memang mungkin puasa memanglah lapar, tapi bila suasana macam ni lapar maknanya kita jadi sempit, sumber pendapatan ramai terjejas. Masya Allah, ada yang kena buang kerja. Semalam saya dapat berita, sahabat saya bagi tahu, subhanallah, dia kata abang dia baru kena berhenti kerja. Allahu Akbar, sedih saya dengar, kita dengar. Kita nak pergi pun keluar pun susah, kita pun dalam keadaan pun mungkin tertekan. Kita nak kena ingat ni memang ujian. Bila ujian ni kita balik pada Allah, mudah-mudahan kita doa, kita istighfar, kita buat salat, kita minta bantuan dari Allah, nanti Allah bukakan jalan, insya-Allah. Tapi yang penting inilah dia, takutnya, bimbangnya, lepas tu laparnya, lepas tu wanaqsim minal amwali wal anfus, itulah kurang, bertambah kurang, harta pun kurang, nyawa pun, jiwa pun kurang, ramai dah kematian. Masya-Allah, kita sangat-sangat bimbang. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan cepat-cepat sembuhkan, angkatlah penyakit ni insya-Allah dengan izin Allah. Wasamarat, samarat tu maknanya tumbuhan, buah-buahan. Hari ini dikiaskan samarat ni maksud dia tentang hasil-hasil, tentang apa tu kita kata sumber-sumber pendapatan, perniagaan dan sebagainya. Jadi inilah perkara yang ketujuh. Maksudnya tuan-tuan dan puan, kita ingat di sini diingatkan ini namanya sunnatullah. Sunnatullah ni apa? Ketentuan dan juga ketetapan yang menjadi, boleh kita kata istilah rutin, kebiasaan. Sunnatullah ni maknanya yang menjadi sunnah, yang menjadi kebiasaan. Kebiasaannya apa? Bagi orang yang beriman, dia akan ada dan dia perlu bersedia maknanya. Allahu Akbar. Tetapi saya nak sebut sikit tuan-tuan puan, dalam bab ni maknanya orang beriman dia bukan minta diuji. Jangan pula kita rasa hebat, ya Allah berilah saya ujian, saya ni duit banyak, saya ini kebal, saya ada ilmu hebat. Jangan minta macam tu, tak boleh tuan-tuan. Minta diuji ni tak boleh. Tapi
kita sedar bahawa kita bila-bila akan diuji oleh Allah SWT. Tapi dan sebaliknya, yang kita diminta sebenarnya kita kena doa, tundukkan diri kita. Apa yang doa kita selalu baca doa tuan-tuan, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ingat tak doa ni tuan-tuan? Saya yakin semua ingat. Ni doa ni baik kita baca. Bagus kita baca lebih-lebih dalam suasana sekarang. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana biha. Kan ingat doa tu yang kita baca dalam doa zikir maksurat pagi petang kan, ayat kursi kan, tu dia. Apa maksud doa yang tadi kita baca, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah azab kami, janganlah siksa kami, jangan timpakan musibah atas perbuatan kami yang suka, leka, lalai, yang banyak tersilap. Kita cakap saya tersilap, tapi mungkin yang kita tersilap tu perkara yang boleh mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang tu kita nak doa banyak, ya Allah, janganlah azab kami daripada ketersalahan kami tu. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Termasuk dalam doa tu yang lebih penting, khususnya wala tuhammilna ma la taqata lana biha. Dia janganlah bebankan kami bebanan yang kami tak termampu, kami tak terdaya nak menanggungnya. Subhanallah, ya. Kadang-kadang kita tengok macam sekarang ni pun ramai dah mengeluh, tak tertanggung dah, rasa macam tak tertahan. Terutamanya sekarang ni, yang kita dengar ramai pelajar-pelajar sekolah, ramai pelajar-pelajar sekolah dan juga guru-guru, Masya Allah, mengadu dengan cara belajar sekarang ni, HBL ni kan, pening kepala lah, leceh lah, susah lah, ada yang kata tak tahan, ada kata. Dan Alhamdulillah kita bersyukur sebab pihak kerajaan sekarang ni dah isytiharkan kan, selepas daripada 4 hari bulan ni, kalau tak silap saya 4 hari bulan atau 5 bulan, sekarang ni sekolah dah mula cuti. Alhamdulillah. Saya tak pasti tuan-tuan, kalau bayangkan diteruskan HBL sampai lagi sebulan ni dalam lockdown ni, Masya Allah, agaknya anak-anak kita kat rumah tu terlingkup tuan-tuan. Saya ada anak 2 orang kat rumah juga, Masya Allah, yang masih lagi sekolah. Tengok bila pagi-pagi dah bangun menghadapi tu dengan dia punya kepayahan nak gunakan teknologi dengan begitu begini, nak kontak sana, kontak sini. Oh, Masya Allah tuan-tuan, petang dia lepak habis. Mak ayah dia pun ikut lepak juga kadang-kadang. Jadi tuan-tuan bantulah dia. Inilah dia kata bebanan. Jadi ujian ni memang ada, ni semua ujian, ujian, dan kita sebagai orang beriman, kita masuk perkara yang ke-8 dan ke-9 ni. Tentang orang beriman bila dia menghadapi suasana ujian ni, yang ke-8 kita baca dulu, disebutkan makhluk dan sesiapa pun tak boleh memberi manfaat dan mudarat pada hakikat yang sebenar, tetapi terhadap seseorang kecuali dengan izin Allah. Ini dia. Jadi yang pertama sekali dalam ujian ni, bila ujian satu musibah dan sebagainya, kita tetap yakin, kita kena yakin yang sebenar-benar tangan kuasa yang memegang, yang menentukan, mentakdirkan, kena ke, tak kena ke, dapat ke, tak dapat ke, jadi ke, tak jadi ke, siapa tangan kuasa tu? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita mungkin selalu baca zikirnya, kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini di antara yang kita baca, dan kita baca banyak lagi doa-doa zikir lain, semua ke arah tu. Maksudnya tiada benar-benar yang menetapkan kecuali dengan izin, kekuatan, kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Kemudian yang ke-9, ni dia, sabar. Tuan-tuan tengok muka surat 165. Ni dia. Jadi apa pun orang beriman, tuan-tuan puan, ni dia. Dia mesti kena ada ni sabar. Ya Allahu Akbar. Subhanallah. Sabar ni tuan-tuan puan, inilah perkara yang senang kita sebut, tetapi sebenarnya payah nak buat kan. Selalu kalau dengar bab sabar ni, saya masih ingat lagi nanti bila ada orang bertanya tentang masalah ujian, ada Allah uji seseorang dengan keluarga dia. Allah Akbar. Allah uji kita kadang-kadang dengan sesuatu yang kita tak sangka-sangka, tuan-tuan puan.
Allah Ta'ala uji dengan mungkin keluarga dia, dengan anak, subhanallah, dengan suami, dengan isteri. Saya biasalah ditanya benda-benda macam ni, tuan-tuan. Kita pun menghadapi, tapi kita sabar dan kita doa dan kita usaha. Tapi ada orang kan, ialah dia nak tanya, nak usaha, jadi dia tanya begitu begini, dia cerita macam-macam. Jadi ada setengah tu kita bagi tahu, pertama sekali sebenarnya ujian ni maknanya Allah sayang kat kita. Bila Allah nak bagi kita sesuatu yang baik, Allah uji kita. Sebab orang beriman ni, tentang ujian ni saya sebenarnya dah selalu kongsi dalam kuliah, tapi nampaknya mungkin pagi ni di dalam suasana yang bersama-sama dengan ramai lagi, saya yakin di sana saya nak sebut, tuan-tuan, puan-puan, boleh tak ingat insya-Allah ujian bagi orang yang beriman. Kemarin rasa macam pernah tulis, saya tak pasti, tapi di dalam kuliah online ni belum lagi, saya nak tuliskan pagi ni, insya-Allah tuan-tuan boleh lihat. Yang ni ini disebutkan oleh ramai para ulama, ujian ke atas orang yang beriman. Dia ada berapa? Dia ada tiga. Boleh ingat? Boleh ingat. Pertama sekali, ujian ke atas orang yang beriman, dia penebus dosa, kafaratun lisayyi'at. Yang kedua, ujian ke atas orang beriman, dia adalah rif'atun lidarajat, untuk mengangkat darjat. Dan yang ketiga, ujian ke atas orang beriman, mudha'afatun lil hasanat, dia adalah peluang untuk menggandakan kebaikan. Boleh tak ingat tuan-tuan? InsyaAllah boleh ingat ya. Kalau tak ingat ni saya nak tuliskan. Boleh saya tuliskan sekejap insyaAllah tuan-tuan. Okey, ni dia ya. Ini ujian ke atas orang yang falsafah, falsafah, ujian atas orang beriman. Okey, dia ada berapa? Dia ada 3. Sentiasa kita ingat, insya-Allah kita akan selamat. Kita tak minta, tapi kalau datang ujian ni, tuan-tuan puan, pertama sekali ujian atas orang beriman, iaitu kafaratun lisayyi'at. Kafaratun lisayyi'at. Apa dia? Allah nak tebus dosa-dosa kita. Tu dia. Dosa-dosa kita banyak, astagfirullah ya. Jadi bila ada ujian ni, maknanya Allah nak tebus. Sebab Allah sayang kita. Allah nak bagi hapuskan yang mana kita buat salah tu di dunia ni, settle, maknanya macam tu. Sebab kalau tak settle dekat dunia, bahasa mudahnya, nanti kita mungkin nak kena jawab dekat hari akhirat. Allahu Akbar. Tu kita tak mampu, tak tahan. Jadi sebab itu dia kena tebus dulu. Kafaratun lisayyi'at. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mudah-mudahan dengan sikit-sikit ujian, dengan apa yang ada tu, dosa-dosa kita dihapuskan. Dan yang kedua, dia apa dia? Iaitu rif'atun lidarajat. Rif'ah lidarajat. Ini dia. Allah uji kita sebab Allah sebenarnya nak angkat darjat kita. Rafa'ah ni angkat, rif'atun ni mengangkat darjat. Kita banyak jumpa hadis-hadis, selalu kita dengar syarahan ceramah pun, bila Allah Ta'ala sayang seseorang, Allah uji. Dan orang yang lebih Allah sayang, lebih banyak sebenarnya ujian. Dan ini perkara yang kita nampak. Rasul-rasul, nabi-nabi, orang yang paling banyak kena uji, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, ujian ke atas orang yang beriman, mudha'afatun lil hasanat. Mudha'afatun lil hasanat. Itu dia. Ujian yang ketiga ke atas orang yang beriman, prinsip kita, maksudnya falsafah yang kita faham, rohnya, dia adalah sebagai gandaan. Ni saya duduk ni, nampak saya okey tuan-tuan? Mudah-mudahan okey. Mudha'afatun lil hasanat ni maknanya kita bila diuji, kita orang yang beriman tadi dia sabar. Bila dia sabar tu aja dia dah dapat pahala. Dengan sabar tadi, cara orang yang sabar maknanya dia
istighfar, astaghfirullahalazim. Cara orang yang sabar, dia akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contohnya, dia akan ingat cara orang yang sabar, dia akan baca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Contohnya, dia akan baca doa, dia akan baca zikir, dia akan ingat pada Allah, dan dia akan buat perkara yang baik. Dia akan istighfar, dia taubat, dia sedar diri dia mengaku salah, kemudian dia mungkin akan buat usaha yang terbaik, dia cari orang-orang soleh, dia minta pandangan, dia pergi masjid, dia ambil uduk, dia solat taubat dekat rumah, dia tenangkan jiwa dia tengok balik kelemahan diri dia, bukan tengok salahkan orang sana sini, bukan kata begitu, kata begini, bukan sebut benda yang tak elok, marah sana, marah sini. Itu orang beriman. Jadi semua yang dibuat ni tadi, semua sebenarnya adalah pahala, kan? Sebab itu dia sebenarnya salah satu daripada falsafah kita ingat, bila Allah Ta'ala uji ni, Allah nak mudha'afatun lil hasanat, Allah nak gandakan, peluang gandaan sebenarnya. Mudha'afah ni gandaan. Jadi sebab itu kita balik kepada apa yang kita sebut, maka perkara yang ke-9 ni disebutkan pucuk dan pangkal dia. Pucuk pangkal dia, bila kita diuji mesti sabar. Sabar ini dalam buku kita ni disebutkan, saya nak baca. Sabar ini, tuan-tuan dan puan, dia perlu sangat-sangat dalam kehidupan orang beriman, kerana sabar ini dia akan sentiasa digunakan sebagai respon, sebagai tindak balas kita terhadap kehidupan yang sentiasa ada di sekeliling kita. Orang beriman dalam kehidupan sekelilingnya, maknanya dalam situasi keadaan normal, kehidupan seorang beriman, dia sama ada dia buat benda-benda yang baik. Seperti kita hari ini, bulan Ramadan, insyaAllah lebih banyak perkara baik kita buat. Kita sembahyang lebih, kita puasa lagi, kita jaga puasa, ibadah, kita baca doa, zikir, kita baca buku, kita belajar, kita pun salat lagi waktu malam, banyak lagi kita baca Al-Quran. Semua ni perkara baik. Dalam masa yang sama, kadang-kadang buat benda tak elok, sama ada sengaja, tak sengaja, tersalah dan sebagainya. Jadi ini kehidupan orang beriman, buat perkara yang baik, dan kadang-kadang ada waktu mungkin juga buat perkara yang tidak baik. Tetapi perkara yang tidak baik ni, perkara yang maksiat ni, sebenarnya orang beriman dia tahu dan dia sentiasa elakkan. Buat benda baik, elakkan benda tak elok. Buat benda baik, elakkan benda yang tak elok. Sembah Allah, tinggalkan perkara yang syirik. Sembah Allah, tinggalkan segala hasutan-hasutan hawa nafsu. Puasa contohnya, puasa dalam masa puasa, tinggalkan dorongan hasutan, nafsu, keinginan sebagainya. Jadi ini dalam kehidupan orang beriman. Sentiasa buat benda yang elok, sentiasa tinggalkan perkara yang tidak elok. Dan dalam itu juga, orang yang beriman, dia serahkan kepada Allah. Dia bukan demand sangat. Ini perkara yang kena ingat juga, tuan-tuan dan puan. Orang beriman sepatutnya dalam kita beramal soleh, buat benda elok, tinggalkan maksiat, dia tak sama dengan hukum dunia. Hukum dunia ni, kebanyakan kita, bila kita bekerja lebih, kita kerja lebih overtime, kita pun kata kita mesti dapat tambahan overtime. Biasanya, kan, bila kita kerja lebih, kita buat lebih, kita pun demand, kita boleh mungkin orang kata apa, dinaikkan lah, kita punya pangkat, dipromot orang kata ke, dan sebagainya. Itu hukum dunia. Sehingga kan selalu kita dengar istilahnya I deserve. Dia kata I deserve this, I deserve that, you deserve. Yang ni saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah saya. Saya minta maaf pada semua, pandangan peribadi saya. Saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah ceramah saya, sebagai orang beriman, ini sepatutnya tidak ada. Tidak ada istilah I deserve ni, you deserve ni, tak ada. Sebab orang beriman dia tahu semuanya di tangan Allah, dan dia buat sesuatu sebenarnya dia serahkan kembali kepada Allah. Ini dia. Jadi sebab tu saya kata, balik kepada yang disebut sabar ni tadi, sabar ni kita buat benda yang baik, kita tinggalkan perkara maksiat. Orang beriman kemudian dikembalikan kepada Allah. Allah bagi banyak, Allah bagi sikit, Allah bagi macam mana pun, maknanya bila apa sahaja yang Allah tentukan, namanya takdir. Ini dia. Ini perkara ketiga tentang keperluan sabar dalam kehidupan orang beriman, iaitu di samping buat yang baik, sabar.
tinggalkan benda tak elok, sabar. Ni bila Allah takdirkan sesuatu, tuan-tuan dan puan, orang beriman pun dia sabar juga. Dan inilah sabar yang payah sebenarnya. Sabar yang paling payah. Sabar buat benda baik, insya-Allah tak payah sangat. Kita boleh buat. Sabar tinggalkan benda yang tak elok. Macam tuan-tuan dan puan sekarang ni yang ikut kuliah sebab saya pagi ni, kenapa duduk ni susah-susah menghadap laptop, menghadap komputer. Saya respect, masya-Allah, saya tabik ni, 2 tabik ni pada makcik-makcik, ibu-ibu, tuan-tuan, perempuan ni. Ada yang masya-Allah bersusah payah, saya tahu. Buka juga laptop, komputer, apa semua. Tinggalkan apa? Tinggalkan daripada mungkin berehat-rehat, tinggal daripada memasak dulu, tinggal daripada melayan anak bersama cucu. Kenapa? Sebab nak buat baik. Sabar juga kan? Sabar tu. Tapi bila kita buat macam ni sekarang ni, ini kita kadang-kadang bila kita dapat, bila Allah takdir sesuatu ni yang payah kadang-kadang, tuan-tuan. Ini persoalan yang payah, menjadikan diri kita seorang yang boleh sabar dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ni disebutkan, saya baca sabar artinya bertahan menempuh satu yang sukar. Kemudian disebutkan di sini, menjauhi segala maksiat dan sabar dalam mengerjakan taat kepada Allah Taala. Itu dia, muka surat 165 ni saya baca. Kemudian sabar menjauhi segala maksiat dan sabar di atas segala takdir. Itu disebut 3 perkara yang tadi saya ceritakan. Di antara sabar itu, sabar kerana mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat adalah sabar yang lebih utama dari sabar di atas segala takdir yang amat susah dan menggelisahkan perasaan. Itu dia. Okey. Jadi apapun tuan-tuan dan puan, ini perkara yang ke-9 ni didatangkan di sudut pandangan Abdullah ibn Mubarak dan sebagainya, yang mana kita sebut tadi. Perlu dalam kita menghadapi kehidupan sebagai seorang yang beriman ini, kita ingat segala sesuatu dari Allah. Dan bila ingat segala sesuatu dari Allah, maknanya kita nak kena banyak-banyak bersabar. InsyaAllah, mudah-mudahan salah satu daripada kelebihan puasa ni juga adalah menyuntik dan menyuburkan jiwa sabar kita. Kita sabar, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, InsyaAllah perkara yang ke-10, ini ditambah sikit. Syekh Salih Al-Uthaymin berkata, seorang itu tidak boleh memberi manfaat sekiranya telah ditakdirkan. Ni tentang masalah takdir tadi. Seorang itu tidak boleh memberi manfaat sekiranya telah ditakdirkan oleh Allah SWT, maka tak ada siapa yang boleh menghalangnya melainkan Allah. Ni tentang takdir lah. Salih Al-Uthaymin ni, tuan-tuan, ni bekas mufti besar kerajaan negeri Arab Saudi, rahmatullahi ta'ala, antara ulama yang sangat dihormati satu ketika dulu. Jadi ni kata-kata dan banyak sekali kata-kata lain dalam masalah takdir ni. Itu perkara yang ke-10. Maknanya kita yakin, kita kena ingat, satu orang pun tak boleh beri apa-apa sebenarnya. Tak boleh tentukan apa-apa. Walau macam mana pun dah dia nak buat kat kita, nak bagi dekat kita, ataupun nak kena bagi benda yang elok, atau nak kenakan benda tak. Tapi yang ni kita kadang-kadang, tuan-tuan, kita terlupa juga. Kadang-kadang kita terlupa sampai kita serahkan segala-gala. Jadi kita kena ingat balik, orang beriman semua di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang ke-11 disebutkan di sini, di bawah sekali, sabda Nabi SAW, kataballahu maqadir ahli samawati wal ardi qabla an yakhluqahum bi 50,000 sanah. Ini tentang kita beriman tentang takdir, tuan-tuan. Beriman dengan takdir, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan dan puan, kita kena yakin semua telah ditulis. Dan ni dalam riwayat hadis yang sahih ini, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW sebut Allah telah pun tulis maqadir ni, maksud dia segala ketentuan, segala ketetapan, takdir tadi. Ahli samawati wal ardh, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Bahkan ada dalam sebagian riwayat, tuan-tuan, disebutkan burung-burung yang berterbangan itu Allah Subhanahu Wa Taala juga telah tuliskan sebenarnya di daun mana, di bumi mana, cacing yang mana satu, besar mana yang dia akan ambil dan dibawa untuk dia bagi makan, untuk jadi rezeki kepada Allah, tulis. Begitu juga dalam riwayat sebut haiwan, ikan-ikan di lautan, bahkan cacing itu sendiri
makhluk yang halus tuan-tuan, yang ada dalam kulit kayu, yang ada dalam tanah. Cacing yang halus tu sendiri pun Allah tulis dia punya makanan tu kat mana, rezeki dia diambil daripada mana, subhanallah. Jadi inilah dia semua yang dikatakan maqadir, takdir Allah SWT. Dan Allah Ta'ala tentukan, dalam hadis yang lain, antaranya hadis ada juga disebut tentang daun ni, haiwan, tumbuhan ni pun dia ada makan. Kita belajar ilmu sains namanya fotosintesis, dengan cahaya matahari kemudian dia jadi daun berwarna hijau dan sebagainya, begitu begini. Tapi siapa yang tentukan benda tu? Siapa yang tentukan air tu meresap, menyerap ke dalam akar tu pula diserap naik ke atas dahan kan? Jadi tuan-tuan, ini yang kita kata namanya maqadir. Siapa yang tulis? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tulis. Sudah kata dalam sebahagian hadis yang saya ingat Nabi SAW ada sebut, yang menyebutkan maksud hadis ni, maknanya daun-daun yang ada di pepohon Allah Ta'ala tuliskan daripada dia sebelum jadi daun. Maknanya biji benih dia tu Allah tulis dia duduk dekat bumi mana, kemudian batang tubuh dia besar mana, kemudian dahan-dahan dia mencambah berapa banyak, ranting dia pergi ke mana, daun dia tumbuh waktu bila, daun tu segar bila, sehingga daun tu kemudian dia akan kering, kemudian dia akan jatuh ditiup angin, ke bumi mana dia jatuh, dia hilang, dia jadi baja tuan-tuan dan puan, dia menyerap balik ke dalam tanah. Masya Allah, semua ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, perkara yang ke-11 ni, ini sudah disebut oleh Nabi SAW, semua dah ditulis oleh Allah Ta'ala. Dan dalam hadis ni disebut Allah tulis semua ahli langit dan semua ahli di bumi ni tadi sebelum Allah cipta. Inilah dia namanya ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila sebut Allah, kita wajib mesti sebut sekurang-kurangnya kita kata Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kita puji Allah, kita sucikan Allah dari segala sifat yang tidak layak. Allah maha hebat, Allah Jalla wa'ala, maha tinggi, maha kuat, perkasa. Tu dia. Sebab semua ni Allah dah tulis 50,000 50 alfasan, dalam hadis ni sebut 50,000 tahun sebelum cipta segala sesuatu. Allahu Akbar. Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala terlalu luas, dan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dia maha adil, maha sempurna dengan segala sesuatu tu tadi. Bila Allah Ta'ala jadikan satu tu memang sesuai, memang kena, memang tepat dengan segala tabiat dia, dengan habitatnya, dengan keperluannya, subhanallah. Jadi tuan-tuan, inilah dia perkara yang ke-11, muka surat 165. Kita habiskan sikit lagi tuan-tuan, insya-Allah. Perkara yang ke-12, muka surat 166, iaitu hadis Nabi yang terakhir. Qada dan qadar wajib diimani oleh orang Islam. Walaupun begitu, berusaha dan berdoa kepada Allah hendaklah seiring. Ini diingatkan kepada kita orang beriman. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mungkin sahaja dan memang telah berlaku, ada di kalangan sebahagian orang yang beriman menjadi silap pula akidah dia, tergelincir, na'udzubillah, iman dia dalam hal takdir ni pula ada. Dan kita baca dalam sejarah, golongan-golongan ini ada dinamakan oleh ulama-ulama tauhid, oleh ulama sejarah dengan nama kumpulan-kumpulan mereka. Seperti di antaranya nama golongan Murji'ah. Ini mungkin orang yang belajar akidah, belajar tauhid, dulu kita baca kitab tauhid, kita jumpa ni nama-nama kumpulan, nama orang-orang yang seperti ni, golongan Mu'tazilah, Jabariyah. Ini nama-nama mereka-mereka yang tersalah akidahnya ni tadi, keyakinannya banyak yang tersalah tu pada sudut takdir, yang mana memahami konsep takdir tadi sebenarnya walaupun dia ketentuan Allah, tapi ni diingatkan kita kena usaha, kita kena doa. Awal-awal kita dah disuruh berdoa, awal-awal kita disuruh minta tolong dengan Allah, maknanya kena usaha, kena minta bantuan. Kalau kita serahkan bulat-bulat, harapan kita hanya kepada Allah, ni Murji'ah namanya tuan-tuan. Maknanya kita rajak ni bahasa Arab, maksud dia kita harap aja, dah lah tak payahlah kita buat apa-apa. Ini kadang-kadang pepatah orang Melayu yang kita dah tak boleh pakai. Minta maaf pada cikgu-cikgu, abang-abang, kakak-kakak, pakcik-pakcik. Kadang-kadang semangat Melayu tu memang ada, tapi kadang-kadang pepatah Melayu ada sebahagian tak boleh pakai. Rezeki secupak takkan jadi segantang. Itu dia. Jadi kita serahkan aje lah, saya dah memang macam ni. Itu tak boleh. Kita kena usaha dan kena berdoa.
Jadi ini yang disebutkan, dan ini adalah prinsip juga orang yang beriman dalam memahami. Saya katakan tadi, golongan-golongan yang tersalah ni dah ada dulu. Jadi kali ini insya-Allah sekarang ni kita nak elakkan. Jadi kita kena ingatkan, maknanya kita yakin ketentuan Allah, tetapi ilmu Allah tu kita tak tahu. Kita tahu Allah telah tentukan, kita tahu Allah Maha Adil, kita tahu Allah tentu bila. Tapi yang kita disuruh, Allah SWT suruh kita, i'malu, buatlah kerja, fastabiqul khairat, lumba-lumba buat kebaikan. Ni Allah suruh kita buat. Wa amilus solihat, kena kerjakan amal soleh, ni kita kena buat. Jadi kita kena usaha. Itulah dia prinsipnya. Dalam usaha tu tadi kita berdoa, barulah insya-Allah mudah-mudahan hidup kita lebih rahmat dan berada atas jalan yang lurus, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita tutup pada pagi ini, insya-Allah kita masuk yang terakhir sekali, aplikasi hadis. Aplikasi hadis, apa yang sebenarnya kita nak apply, apa yang sebenarnya kita nak buat daripada hadis ni. Sebenarnya apa yang kita nak buat ni iaitu, tadi kita dah sebut banyak-banyak, iman kita benarkan, kesabaran kita yakin dengan segala daripada Allah, kita bersedia dengan ujian Allah, persediaan kita paling utama dengan sabar, dan kita pun usaha lebih banyak lagi dan sebagainya. Jadi di sini ada satu didatangkan, Masya Allah, pengarang kitab kita. Saya nak baca yang ni, sangat menarik tuan-tuan, iaitu jangan mudah berputus asa. Jangan mudah berputus asa. Mari kita kuatkan semangat, tabahkan hati, tingkatkan iman, kerana beratnya ujian adalah petanda dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ni bukan senang nak faham ni, sebut boleh, tapi nak faham ni susah. Ujian itu sebenarnya adalah dia petanda dekatnya pertolongan Allah dengan kita. Inna ma'al usri yusra, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya nak baca ni, didatangkan kata-kata seorang ulama yang hebat, namanya Wahab ibn Munabbih rahimahullahu taala. Masya-Allah. Wahab ibn Munabbih ni salah seorang daripada tokoh ulama hadis, perawi hadis yang menjadi tok guru yang awal Imam Bukhari, Imam Muslim, ramai ulama-ulama hadis terkenal ambil hadis daripada dia. Ni tokoh ulama hebat zaman tabi'in tuan-tuan, ya. Jadi kata-kata Wahab ibn Munabbih rahmatullahi taala alaihi ni dinakalkan di sini. Saya nak baca. Wahab ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala berkata, aku telah mencatat dari kitab seorang dari Hawariyin, jika ditimpa kepadamu bala, maka senangkan hatimu, sebab engkau telah dijalankan di jalan para nabi dan salihin. Jika diberikan kepadamu kesenangan, maka menangislah, sebab engkau telah dijalankan di jalanan yang berlawanan dengan jalan yang dilalui oleh para nabi dan salihin. Ni satu kata-kata yang menarik. Maksud dia kita nampak, kalau kita ini disebut ditulis dalam kitab Hawariyin. Hawariyin ni itu orang-orang yang menjadi penyokong dan pendukung kuat kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kan. Hawariyun ni yang mendukung dan benar-benar kuat iman, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ditulis dalam kitab mereka ni, beritahu maknanya orang yang ditimpa bala, kalau kita ditimpa bala, kita relax, kita buat tenang-tenang aja, kita senangkan hati. Sebab apa? Kita ingat bila ada ujian, maknanya kita ni berada atas jalan yang dilalui oleh para nabi dan para salihin. Kata tadi saya sebut awal-awal, kita baca dalam sejarah nabi-nabi yang kena uji hebat. Jadi kalau kita kena uji sikit, Masya Allah, kita jangan cepat merajuk, jangan putus asa, tadi disebut, jangan kita kecewa. Kita kena ingat ujian ini sunnah, dia adalah satu rutin adat, tetapi kita usaha dan kita doa dan kita rasa, kita yakin bila kena ada ujian tu, maknanya kita patut senang hati, sebab kita sebenarnya di jalan yang dilalui oleh para nabi dan sebaliknya. Kalau kita senang pula, dia kata kalau bila seorang tu dia senang aja, dia relax aja, dia bukan, kita kata dia hidup dia terlalu selesa ni tak elok.
sebenarnya itu melalaikan kita dan boleh menenggelamkan kita. Kerana apa? Kita sedang berada di jalan yang tidak dilalui oleh para nabi dan para rasul. Jadi sama-sama kita fikir-fikirkan dan kita jadikan ini sebagai panduan kepada kita. Dan akhir sekali, Masya Allah, kami menutup perbincangan ini dengan mengemukakan sebuah doa yang Rasulullah SAW pernah mengajarkannya kepada Umar radhiyallahu anhu wa ardah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Mungkin doa ni satu doa yang jarang kita dengar, jarang kita baca, tapi kebetulan sebab ada dalam catatan ni, mari sama-sama kita baca tuan-tuan dan puan. Insya-Allah sebagai penutup, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita. Doa ni saya tengok tuan-tuan, doa yang sangat baik ni. Ibu-ibu, perempuan yang ada buku mungkin boleh hafal dan baca doa ni selalu. Lebih-lebih dalam suasana pada hari ini. Saya nak bacakan. Allahumma hfazni bil islami qa'ima واحفظني بالإسلام قاعدا ولا تطع في عدوا ولا حاسدا. Masya Allah. Makna doa ni sangat baik. Nabi SAW diriwayatkan baca doa ni tuan-tuan dan ajar kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Allahumma hfazni bil islami qa'ima. Ya Allah, peliharalah akan diri saya dengan Islam qa'ima, ketika mana saya berdiri. Wahfazni bil islami qa'ida, dan peliharalah diri saya dengan Islam qa'ida, ketika mana saya duduk. Kan hadis ni tadi bentuk dia mula dengan ihfazillah yahfazuk, pelihara Allah. Jadi Nabi SAW baca doa ni, ajarkan dekat Sayyidina Umar, sebut, ya Allah, peliharalah saya dengan Islam ketika saya berdiri, peliharalah saya dengan Islam ketika saya duduk. Maknanya, jadikan saya sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Itu maksud dia, jadikan saya sentiasa ingat dan terpelihara diri saya ikut Islam, patuh pada ajaran Islam. Sama ada saya berdiri, saya duduk, maknanya bila-bila masa pun, di mana-mana. Masya Allah. Dan akhirnya ditutup sikit, wala tuti' fiyya aduwan wala hasida, dan jangan tundukkan kepada saya. Maknanya jangan biarkan saya ditewaskan. Itu maksud dia. Aduan, akan musuh-musuh, wala hasidan, dan juga orang-orang yang hasad terhadap saya. Sebab bila seseorang itu berada di jalan Allah, ada ujian-ujian. Antara ujiannya musuh-musuh Allah, para syaitan, kuncu-kuncunya. Ada syaitan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan manusia ni tuan-tuan, kadang-kadang dia berupa macam-macam. Bukan berupa orang jahat, berupa orang baik pun ada. Tapi na'udzubillah, Allah uji hatinya penyakit. Dia hasad, dia dengki, dia nak kenakan benda tak elok, dia fitnah, dia doakan, na'udzubillah, cakap benda tak elok. Jadi ini semua kita minta lindung dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat elok tuan-tuan kita baca doa ni. Allahumma hfazni bil islami qa'ima wahfazni bil islami qa'ida wa la tuti' fiyya aduwan wala hasida. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah pelihara kita. Jadi dengan itu tuan-tuan, kita tutup InsyaAllah kuliah kita pada pagi ini, dan mudah-mudahan kita doakan Allah SWT terus jadikan kita orang yang terpelihara dan dipelihara, InsyaAllah, Islam kita, iman kita. Dan dengan kita pelihara, dengan kita dipelihara oleh Allah, InsyaAllah Allah lindung dan jauhkan kita daripada kejahatan makhluk. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa pada minggu hadapan. Dan sekali lagi saya sebut, kalau ada tuan-tuan perempuan ingin mungkin berikan apa-apa cadangan ke ataupun soalan-soalan yang boleh mungkin kita kongsikan, boleh layari dan berikan komen dalam Facebook kami. InsyaAllah beri dalam chat tu. InsyaAllah nanti mudah-mudahan minggu depan, kalau diizinkan Allah, mudah-mudahan kita jumpa, saya akan mungkin boleh kita responkan, insya-Allah. Jadi kita tutup seperti biasa dengan sedikit doa sebelum kita baca tasbih kafarah. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur lana uyubana wa amin lana rawatina wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma
إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم احفظنا يا الله بالإسلام قائما، واحفظنا يا الله بالإسلام قاعدا، ولا تطع فينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tolonglah pelihara kami ya Allah dengan Islam sentiasa dalam hati sanubari kami, sentiasa dalam tindak tanduk dan amalan kami, sama ada kami senang atau dalam keadaan kami susah, kami duduk, kami berdiri, dan di mana-mana pun kami berada. Peliharakanlah ya Allah Islam dan iman dalam jiwa kami, dan kami mohon kepadamu ya Allah dengan segala kebesaran kekuatanmu ya Allah, tolonglah jangan engkau takdirkan, tolonglah jangan tewaskan kami ya Allah dengan hasadnya, dengan dendam kesumatnya, dengan kejahatan perancangan-perancangan jahatnya daripada musuh-musuhmu, daripada musuh-musuh kami, orang-orang dan mereka-mereka makhluk yang berniat jahat terhadap kami. Tolonglah pelihara dan selamatkan kami ya Rabbal Alamin ya Akramal Akramin. Wa sallallahu ta'ala wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah bihamdih, subhanallahi wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.